Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Okey, harap ampuh semua sihat. Cikgu buat kelas ni malam ni untuk besok untuk besok pagi punya. Okey, so sekarang ni cikgu nak habiskan tajuk apa ni? Pembezaan. Okey, tajuk pembezaan. Lepas buka sekolah nanti kita masuk tajuk pengamiran. Okey, so tak ramai lagi yang masuk. Okey, kita tengok persamaan tangen dan normal kepada satu lengkung pada satu titik. Okey, muka surat 53. Okey, harap semua dalam keadaan baik, sihat, tak stres. Okey. Tak lama lagi dah kita akan bersemuka. Belajar bersemuka best sikit kan. Tapi untuk sementara ni kita tak boleh bertenang je sebab kemungkinan awak punya SPM tak ditunda. Still on time. So kita ada banyak benda nak kena buat. So kita kena teruskan walau apa pun cabarannya. Okay. So kita tengok persamaan tangen dan normal kepada satu lengkung pada suatu titik. Bila sebut persamaan tangen, okay. Cikgu lupa nak ambil pen sekejap lah. Ambil pen dulu. Sambil-sambil tu kita tunggu kawan-kawan lain masuk. Mereka yang lain pergi mana tak tahu, tak masuk lagi kan. Okay. Okay, bila sebut persamaan tangen, awak kena tahu tangen ni yang kalau pada garis ni yang kena satu titik. Okay, yang kena pada satu titik pada lengkungan. Okay. Dia ada banyak tempat, tapi yang kena pada satu titik tu dipanggil lengkung. Contohnya macam ni ni garis biru ni. Okay, dia kena satu titik. Ni tangen. Okay, tapi kalau yang lawan arah dia pula ni, yang warna hijau ni, yang ni garis normal. Okay, persamaan tangen dan normal. Okay, persamaan tangen dan normal kepada satu lengkung pada suatu titik. Okay, dia kena pada satu titik. Okay, kita tengok pertimbangkan titik P, XY dan titik R, XY yang terletak pada garis lurus L dengan kecurungan M seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Didapati bahawa kecurungan PR, kecurungan yang ni simbol cari kecurungan macam biasalah. Nak cari PR tu pakai Y tu beza Y per dengan beza X. Dapatlah M, M tu kecurungan. So jadi rumus bagi persamaan garis lurus dengan kecurungan M dan melalui titik P boleh ditulis sebagai yang ni. Yang ni persamaan yang awak digalakkan menggunakannya. Walaupun kadang-kadang awak boleh guna Y sama dengan MX tambah C. Yang ni matematik ni. Tapi boleh je nak guna. Okay, tapi bila awak ni pelajar MX, gunalah formula MX. Okay. Janganlah pakai formula matematik. Kalau boleh. Tapi kalau tak boleh pakai P lah. Tak ada salahnya pun, dapat markah juga pun. Tapi sebenarnya formula ni dia asal dia macam ni. M sama dengan Y tolak Y1, X tolak X1. Dia cuma pindah ada pergi sana darat silang je. M X tolak X1 sama dengan Y tolak Y1. Kalau susun balik jadi Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Sama je. Asalnya ialah daripada sini. Okay. So, rumus ini boleh digunakan untuk mencari persamaan tangen. Okay, nak cari persamaan tangen dan persamaan normal kepada suatu lengkung pada suatu titik tertentu. Awak tengok nanti dalam peksa, awak
awak punya soalan dia tak ada sebut ni soalan pembezaan, tak ada. Tapi dia sebut perkataan tangent, normal, titik pegun, titik pusingan, itu dia hint-hint. Kan? Benda-benda yang ada dalam pembezaan. Okey. So dalam rajah di sebelah, garis L merupakan tangent kepada lengkung Y sama dengan Fx pada titik P, A, FA. Okey, FA itu maksudnya yang ini dibezakan. Okey, titik A, kemudian yang ini dibezakan. Okey, sebab F. Kecurinan tangent bagi L ialah nilai bagi dy per dx. Okey. Tapi X tu dia simbol dia sebagai A. Okey, kemudian F prime A ni adalah pembezaan dia. So, maka persamaan bagi tangent tu ialah ini. Yang warna oranye ni. Okey, Y tolak Y1. Tapi Y1 ni dia jadi F, A. Okey, ni sama je. Kemudian M tu adalah pembezaan. Sebab M tu kecurunan yang telah dibezakan. Kemudian X tolak A. Ni, okey, itu dia. X ni, yang ini, A. So, kita bandingkan yang ini dengan persamaan bagi tangent. Okey. Yang ini untuk persamaan garis lurus. Okey. Yang ini persamaan garis lurus. Tapi yang bawah ni, yang cikgu kotakkan oranye ni, itu adalah persamaan bagi tangent. Okey, persamaan persamaan bagi tangent. Okey. So, garis L2 pula berserenjang dengan tangent L1. Dan disebut sebagai normal kepada lengkungan. Okey, awak ingat kalau dia berserenjang, macam ni, garis ni berserenjang, itu garis normal. Atau nanti kecurunan normal lah kan. Okey, jika kecurunan tangent FA wujud dan bukan sifar, kecurunan bagi normal berdasarkan hubungan, ini. Ini awak kena tahulah M1, M2 sama negatif 1. Okey. Ialah negatif 1 hasil beza FA. Okey, so yang ini adalah kalau persamaan normal pula, yang kotak atas ni persamaan garis lurus, kemudian persamaan bagi tangent. Okey, kita tengok pula kalau yang normal pula Y tak nipis sangat. Okey. Y tolak F A sama dengan negatif 1 F prime A. Okey, X tolak A. Okey, yang ini Yang ini adalah persamaan normal. Okey, persamaan normal. Okey, awak bandingkan ni antara tiga-tiga ni. Okey, Okey, apa beza dia? So kalau nak nampak beza, awak buat macam ni. Salin ketiga-tiga, persamaan ni awak nampak garis lurus, yang ni lah, yang atas ni nombor 1. Kemudian persamaan bagi tangent ni yang cikgu oranye ni. Yang ketiga ni adalah persamaan normal. Okey. Tapi yang paling penting ialah persamaan garis lurus. Okey, tapi hari ni kita nak belajar, nak cari persamaan tangent dan normal kepada lengkungan. Okey, kita tengok example ni, contoh 14.
Okey, contoh 14 ni dia suruh cari persamaan tangent dan normal bagi lengkungan kubik ni pada titik P. Okey. So, kalau awak tengok ni diberi fx persamaan ni, jadi kita bezakan persamaan yang diberi tu, apa awak kena buat ialah awak kena bezakan. Bila awak bezakan betul dah 1 markah. Okey. Tengok soalan ni dia tak ada tulis soalan ni soalan pembezaan. Dalam kuesion nanti tak tahu soalan ni soalan pembezaan ke pengamilan. Okey, hint dia ni persamaan tangent dan dengan normal. Okey, kemudian nak kena buat apa? Nama pun soalan ni soalan pembezaan, kena bezakan lah. So, apa persamaan yang diberi tu awak bezakan. So, persamaan ni bila awak bezakan dapatlah 3x kuasa 2 tolak 4x. Okey, selepas awak bezakan, awak kena masukkan nilai x. Nilai x yang ini, x. Ni y. Okey, awak masukkan nilai x pada hasil yang awak telah yang persamaan yang awak telah bezakan ni. Jadi awak akan dapat nilai untuk beza tu adalah 4. Jadi kecurunan tangent pada titik ni ialah 4. Okey, sebab apa? Kecurunan tangent ialah dy per dx. Hasil pembezaan kali pertama tu itu adalah kecurunan tangent. Okey, bila nak cari persamaan tangent, barulah awak masuk nilai 4 yang awak dapat tadi, kecurunan tangent tadi 4. Kemudian guna titik 25 iaitu titik P dan awak akan dapatlah persamaan tangent ni. Okey? Dan untuk cari kecurunan normal pula, kecurunan normal tu macam mana? Kecurunan normal tu ni lah, kena pakai M1, M2, negatif 1. Tapi kalau nak senang, awak dah dapat 4 kan? Okey, kalau ikut konsepnya M1, M2 lah. Jadi awak dapat 4, M2 sama dengan negatif 1. So, M2 sama dengan negatif 1 per 4. Ini konsep dia. Tapi kalau awak nak cepat, awak boleh guna cara cikgu. Apa dia? Dia punya petua. Tukar tempat, tukar tanda. Okey. Dia kan M dia kan 4. Okey. Bila M1, M2 nak dapat macam mana? Tukar tempat. 4 ni duduk atas, ini 4 per 1. Okey, tukar tempat dia duduk bawah. Jadi 1 per 4, tukar tanda ni positif jadi negatif. Kalau awak nak cepat, awak pakai je tukar tempat, tukar tanda. Tapi konsep asal dia yang nilai M1, M2 tu sama dengan negatif 4. Ni formula ni. Tapi kalau nak cepat, pakai yang ni je. Sama juga, dapat juga. Okay, so untuk garis persamaan normal, awak masih awak masuklah nilai kecurunan untuk normal tu. Pakai titik P, 25. Masuk nilai dekat persamaan garis lurus, awak akan dapatlah persamaan garis normal. Okey, yang mana persamaan garis normal? Okey, titik P, kalau awak tengok pada gambar rajah, okey, yang persamaan dia ni yang warna pink ni. Okey, so dia kena pada satu titik pada garis lurus di sini, ini tangent dia. Titik yang tersebut ialah titik P25. Okey, kalau berserenjang macam ni, ini adalah normal. Okey, itu sebenarnya cerita dia. Okey, so sekarang ni kita nak try buat latihan kendiri 2.8. Adakah ada yang dah cuba buat ke? Manalah tahu ada yang duduk diam-diam kat rumah, dia study. Siang malam dia study admit kan. Sebab admit ni power sikit kan. Jadi dia study lebih lah. Ada orang dia minat admit, okay, macam bekas anak murid cikgu, dia tak boleh tengok angka. Kalau dia tengok angka je, dia rasa nak selesaikan. Ada tak kelas awak yang rupa perangai macam tu? Dia tengok buku admit tu, dia kilik lah. Tahu tak kilik? Apa dia kilik? Okay, awak kena tak ayani sini awak. Okay, sentiasa tidur pun dengan buku admit.
Okey, tak tahulah awak boleh tak tidur belik dengan buku MAT kan. Kalau awak nak berjaya, bolehlah awak ikut macam ayah ni. Sebab MAT ni antara the killer subjek. Jadi eloklah awak pun siang malam memang duk kena selalu buat. InsyaAllah bila awak dah selalu buat, awak boleh dapat result yang baguslah untuk MAT. Tapi kalau sekali-sekala je buka tengok, MAT tu pun boring tengok muka awak. Okay, so kita tengok nombor 1. Okay, kita tengok nombor 1. Okay, nombor 1 cari persamaan tangent. Nombor 1 muka surat 54. Okay, cari persamaan tangent dan normal kepada lengkung pada titik yang diberi berikut. Okay, langkah pertama bermula daripada apa yang diberi, iaitu persamaan dia. Sama yang diberi ialah f x sama dengan 5x kuasa 2 tolak 7x tolak 1. Nak buat apa? Persamaan ni awak bezakan. Okay, simbol pembezaan f prime x. Okay, bezakan 5 kali 2 10x tolak 7. Okay, lepas tu nak buat apa? Dia ada bagi titik. Titik tu bukan saja-saja dia bagi berguna. Okay, jadi apabila x sama dengan 1, okay, masukkan dalam pembezaan. Okay, di mana ada x tu, masukkan dalam pembezaan. Okay, so 10, 1 tolak 7. So hasilnya dapat 3. Okay, so persamaan tangent dia. Okay, persamaan tangent. Okay, kita pakai garis lurus ya. Iaitu y tolak y1 sama dengan m x tolak x1. Tapi m dia tu, m yang kita dapat daripada hasil yang kita dah bezakan. So kita akan dapat y tolak, guna titik yang diberi. Titik yang diberi ialah 1, negatif 3. So y tolak y tolak negatif 3 sama dengan 3x tolak 1. So yang ini adalah y tambah 3, sama kembangkan dapat 3x tolak 3, susun. Okey, susun ikut adik-beradik, 3x, jadi ini negatif 6. Ini adalah persamaan tangent. Yang kita dapat ni adalah persamaan tangent. Okey, setakat ni boleh faham tak? Siapa boleh faham? Angkat tangan. Kalau tak boleh faham, bagi tahu yang mana tak nombor step nombor berapa tak faham. Okey. So, okey, bagus. Kalau nak tanya apa-apa on mic boleh, tanya kat ruang chat pun boleh. Okey, kita teruskan. Okey, sebab dia nak persamaan normal juga, kita kena cari persamaan normal. Itu persamaan tangent. Persamaan normal, macam mana nak cari persamaan normal? Okey, persamaan normal, ingat yang cikgu kata tadi. Okey, kecurunan tadi, kalau kecurunan yang ini, dia dapat 3. Jadi tukar tanda, ini kecurunan M1 sama dengan 3. Kalau M2, tukar tanda, okey, positif dan negatif, tukar tempat 3/1 dari 1/3. Cepat kita dapat. So, kita akan dapat y, guna persamaan ni, garis lurus tu. Okey, jadi y tolak, guna titik yang diberi juga, sama dengan negatif 1/3 x tolak 1. So, y tambah 3 sama dengan negatif 1/3 x tambah 1/3. So, kita susun dia jadi y sama dengan negatif 1/3 x tambah 1/3 tolak 3. So, kita akan dapat yang bawah ni kita akan dapat apa? Dapat, kalau tekan kalkulator, 1/3 tolak 3. Okey, cikgu lupa nak ambil kalkulator. Okey, kalau awak tekan kalkulator dapat apa?
Negatif 8/3 Okey, saat cikgu nak ambil kalkulator. Tapi negatif 8/3 betul? Okey. Mana kalkulator cikgu? Alang cikgu dah buka cikgu. Okey. Okey, so tadi Nurin dah bagi tahu iaitu Y sama dengan negatif 1/3X tambah 8/3. So kalau kita susun bagi cantik persamaan ni, dia akan dapat 3Y sama dengan negatif X tambah 8. Okey, ataupun 3Y tambah X tolak 8 sama dengan kosong. Boleh juga disusun jadi macam tu. Okey, siapa faham angkat tangan? Siapa tak faham boleh tanya. Step nombor berapa tak faham? Okey, Wafi okey tak Wafi? Wafi boleh ikut tak? Afzan, Adib, Haziq, Sabil, Boleh. Karira? Boleh Okey, Karira, Ainina, Syahadatul, Atira, Hasya, Rabiatul. Kalau tak boleh tanya. Ya, cikgu. Okey, kalau tak boleh tanya step nombor berapa tak boleh. Okey, so senang kan? So kita soalan A tu cikgu dah tunjuk. Soalan B awak try buat. Soalan C nak bincang ke nak try buat? Awak rasa? Okey. Try buat cikgu. Try buat C try buat. Kalau tak dapat next class bagi tahu cikgu, cikgu bincangkan. D nak try buat ke nak bincang? Nak try buat Okey. So very easy kan? So kita tengok soalan seterusnya, cari persamaan tangent untuk garis normal. Cikgu rasa yang ni pun senang je, nombor 2 ni. Jadi hampa try. 1 try, 2 try. Okey, nombor 3. Nombor 3 pun cikgu rasa tak susah kan? Okey. Nombor 4. Nombor 4 macam mana? Bincang. Okey, nombor 4 bincang. Kita tengok nombor 4. Okey. Okey, nombor 4. Kita tengok tangent kepada lengkungan. Okey, yang ini dia bagi. Pada titik ni dia bagi, kemudian titik ni. Cari nilai K. Okey, dia suruh cari nilai K. So, macam mana? Okey. Nombor 4. Pada titik ni. Okey, sana. Cikgu nak buat macam mana ni? Cikgu baru nak fikir nak buat macam mana ni. Okey, nak cari ilham dulu. Okey, Sat. Okey, ni 2.8 Okey, tapi selalunya mesti bermula daripada apa yang diberi. Okey, bermula daripada apa yang diberi. Okey, barulah kita boleh selesaikan. Okey, so sekarang ni kita tengok persamaan yang diberi. Okey, okey, daripada persamaan dia diberi
Persamaan yang diberi tu nak kena buat apa? Nak kena bezakan. Okey? Okey, dia bagi y sama dengan x tolak 2 kuasa 2. So, macam mana nak bezakan? dy per dx. Awak ingat kalau dia bagi persamaan je nak buat apa? Tak tahu nak buat apa, bezakan. Awak bezakan tu pun dah dapat satu markah. Okey, so bezakan yang ni 2 tenang di depan, kemudian bezakan yang di dalam dapat 1, kemudian salin x tolak 2, 2 tolak 1 jadi 1. So hasilnya dapat 2 x tolak 2. Okey, dy per dx. Kalau kita kembangkan, so dia akan dapat dy per dx ni adalah 2x tolak 4. Okey, kemudian nak buat apa? Dia bagi titik. Okey. Step dia sama je macam tadi. Okay, so x sama dengan 3. Masukkan dalam dy per dx. Okay, 3 tolak 4. So, kita dapat 2 kali 3, 6. 6 tolak 4. Dapat 2. So, ada punya kecurunan dia 2. Okay, awak kena tahu kecurunan M adalah sama dengan dy per dx. M tu adalah pembezaan. M tu kecurunan. Okay. So kita dapat kita nak cari persamaan tangent. Okay. Sebab apa dia sebut sini tangent kepada lengkungan. Okay. Jadi persamaan tangent. Persamaan tangent. Okey, pakai formula y tolak y1 sama dengan mx tolak x1. Y sama dengan y tolak titik ikut titik 3 1 tu nah. Jadi y tolak tolak 1 sama dengan m dia kita dapat 2 tadi. X tolak 3. So, kita susun dia y sama dengan 2x tolak 6 tambah 1. So, y sama dengan 2x tolak 5. Okey, ini persamaan tangent dia. Okey, kita nak cari nilai k. So, sekarang ni, dia bagi k 7 kan? Okey, dia bagi pada titik apa ni? K 7. So, masukkan dalam ni. Okay, y sama dengan 2k tolak 5. Okay, y dia tu, apa? Y dia tu 7. Okay, ganti 7. Okay, so, awak susunlah. So, awak akan dapat 2k sama dengan 12k sama dengan 6. Okay, siapa faham angkat tangan? Siapa tak faham bagi tahu. Nombor berapa yang tak faham? Step nombor berapa tak faham kalau tak faham? Okay, so kita dapat nilai K. So soalan B, kita teruskan soalan B. Okay, soalan B normal. Dia sebut normal. Tengok ayat ni tak ada sebut langsung ini soalan pembezaan. Tapi dia punya hint apa normal. Kemudian dia ada bagi persamaan. Nak buat apa dengan persamaan ni? Kita kena bermula daripada persamaan. Nak buat apa dengan persamaan ni? Kita kena bezakan. Okay, so sekarang ni. Okay, bermula daripada persamaan diberi. Dia bagi y sama dengan 7x tolak 6 per x. Okey, persamaan ni kita susun dulu 7x tolak 6x negatif 1. Kemudian kita bezakan untuk dapat kecurunan dia. Okey, dapat 7 tambah 6x tolak 2. So, bila dah dapat dia punya beza ni, kita pakai titik yang diberi. Okey, dia kata menyilang paksi x di titik A. Cari koordinat A. Okey, titik A. Okey, tapi di sini dia ada bagi x sama dengan 1. Okey, kita ganti x sama dengan 1. So, dy per dx sama dengan 7 tambah 6
Yang ini kalau susun 7 tambah 6 X kuasa 2. Jadi 6 per 1 kuasa 2. So 7 tak ada, dia dapat dy dx dia adalah 13. Okey, kalau tak faham, bagi tahu. Setakat ni cikgu harap hampa boleh ikut. So sekarang ni, dia nak apa? Soalan dia kata nak normal. Okey, soalan dia nak normal. So kita kena cari persamaan normal. Persamaan normal. Okey, persamaan normal dia pakai y tolak y1 sama dengan m x tolak x1. Okey, kita dapat 13. Tapi kalau normal dia, normal, okey, 13 tukar tanda, tukar tempat. Jadi negatif 1 per 13. Okey. Yang 13 ni tangent. Kecerunan untuk tangent. Okey. Ni kecerunan tangent. Yang bawah ni kecerunan normal. Okey, tukar tanda, tukar tempat je. Tapi konsep dia sebenarnya M1, M2 sama dengan negatif 1. Tapi kalau nak cepat, pakai je tukar tanda, tukar tempat tu. Dapat terus M dia, M2 dia adalah negatif 1 per 13. So, kita pakai menyelam paksi X di titik A. Okey, titik A, X dia adalah 1. Paksi X di titik A, cari koordinat A. Okey, so kita nak cari Y dia. X dia kita dah tahu 1. Jadi, so kita nak pakai titik apa X? Sana, normal. Okey, so kita nak cari titik A dia, koordinat A dia. So kita masukkan dulu apa yang ada. Y tolak okey, sana X tu kita tak tahu. M dia ialah negatif 1 per negatif 13. Okey, X tolak 1. 1 tu dekat soalan. Okey, Y tu kita normal kepada lengkungan. Okey. Ni. Dia kita kena tengok dekat soalan atas ni juga. Dia tangent. Okey. Lengkungan tu katalah macam ni. Dia kan pada satu titik. Okey. Sini kata titik. Titik 3, 1. Jadi Y dia 1. Kalau ini tangent, okey, ni normal. Y dia sama. Okey, Y dia sama. Y dia sama, cuma X dia je berbeza. So, Y dia 1. Okey, so apa ni? So sekarang ni kita kita susunlah persamaan ni. Jadi Y boleh faham tak yang tu? Boleh tak? Okey, Y dia adalah 1. Tapi Y dia 1, X dia ni yang daripada situ. Tapi Y dia yang ni. Dia ambil tu. Okey, cuma dia pada, orang kata apa. Y tu pada garis yang sama. X saja yang macam dia ni sikit. Sebab ni normal, ni tangent. Okey, so sekarang ni kita susun dia. So kita akan dapat apa? Kita akan dapat 13 negatif ni positif, jadi 13Y tolak 13 sama dengan negatif positif kan. Okey, ni
Cikgu tertambah. Okey, so sini ni. Okey, 13 sama dengan negatif X tambah 1. So, bila kita susun dari 13Y tambah X sama dengan 14. Itu persamaan normal dia. Okey, so dia disebut menyilang pada paksi X. Okey, kalau dikata pada paksi X, okey, pada paksi X, Y dia adalah sama dengan kosong. So, kita ganti persamaan dia 13 kosong tambah X sama dengan 14. So, kita dapat X sama dengan 14. Okey, oleh sebab itu titik A itu adalah 14 kosong. Okey, boleh faham tak? Faham? Siapa faham kan? Boleh tak? Okey, kalau tak faham, tanya yang mana tak faham. Okey, so cikgu rasa cubalah alatan kendiri 2.3. Lepas tu jangan lupa siapa yang dah ambil buku Nilam Publication, cubalah daripada buku tu. Jangan tunggu buka sekolah sebab awak mungkin tak ditunda dia punya SPM, tarikh SPM awak tidak ditunda. So kita tengok contoh 15, muka surat 54. Okey, muka surat 54, raja di sebelah menunjukkan sebatang jalan raya yang boleh diwakili oleh lengkungan. Okey, ada guna persamaan tu. Kumar memandu keretanya di jalan raya itu. Oleh kerana hujan, jalan tersebut menjadi licin dan menyebabkan Kumar tersasar di titik A. Okey, titik A ni titik koordinat dia. Kereta ni dia lalu kat jalan ni adalah tangent kepada lengkungan tu. Kemudian jalan tersebut menjadi licin dan menyebabkan Kumar tersasar di titik A, lalu mengikut laluan AB yang merupakan garis tangent Y sama dengan 2X tolak C kepada jalan raya itu. Cari koordinat A. Kita nak cari koordinat A dan nilai pemalar C. Okey, selalunya, okey, kita tengok di bawah ni. Okey, macam mana nak selesaikan? Dia soalan ni sama je, soalan cuma dia kebat kan, dia bagi situasi lah. Okey. Okey, macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Kita kena faham masalah ni. Okey, dia bagi jalan raya diwakili oleh lengkung. Ini perkara penting. Kemudian Kumar memandu kereta ni di jalan raya itu dan tersasar di titik A lalu mengikut laluan. Okey, ni laluannya. Iaitu laluan tangent kepada jalan raya. Cari koordinat A dan nilai pemalar C. Okey, itu kita faham masalah. Okey, so dah faham masalah, kita kena merancang strategi. Strategi ni nak buat apa dengan persamaan tu, kita buat pembezaan dy per dx. Okey, lepas tu kita kecunan bagi y sama dengan 2x tolak c ialah 2. Okey, macam mana dapat 2? Okey, kita gantilah nilai x. Okey, nilai x, kalau x kosong, okey, dekat persamaan ni, kalau x kosong, kita dapatlah kecunan dia 2. Okey, so kita selesaikan untuk memperolehi koordinat A, gantikan A yang diperolehi ke dalam fungsi yang ada C ni untuk mencari nilai pemalar C. Okey, itu kita rancang strategi. Kemudian kita laksanakan strategi tu. Okey, macam mana kita nak laksanakan strategi tu? Okey, cikgu kata tadi persamaan ni sangat penting. Lepas tu bezakan. Okey, yang ini persamaan tangent. Okey, so nanti kita dah dapat dah kecunan dia. Kecunan ni kita gantilah dalam persamaan yang ini. Okey, so
kita akan dapat nilai koordinat X sama dengan 4. So, bila kita dah dapat X sama dengan 4, kita ganti dengan persamaan asal. Okey, kita dapatlah nilai Y. So, koordinat A tu, inilah 42. Okey, persamaan asal tu untuk dapat nilai Y. Okey, jadi titik 42 terletak di atas laluan AB. Okey, di mana nilai C dia adalah 6, iaitu pemalar C, iaitu lintasan Y dia adalah 6. Dan awak buat melaksanakan strategi ni, awak buat refleksi. Okey, macam mana buat refleksi? Cuba awak gantikan nilai A ni, awak dah dapat nilai A, gantikan dalam persamaan Y sama dengan 2X tambah C. So awak dapat 2. Okey, kemudian laluan AB dengan kecunan 2 melalui titik 42 ialah kosong C. Maka kecunan ni, kalau awak pakai kecunan ni, awak akan dapat C di 6. Ni membuat refleksi ni sebenarnya awak buat semakan lah maksud dia. Okey, awak mesti mengantuk dengar cikgu cakap ni. Okey, so latihan kendiri 2.9. Kita tengok latihan kendiri 2.9. Okey. Okey, soalan latihan kendiri 2.9 ni adalah soalan kebat. Okey. So, bila soalan kebat ayat panjang sikit. Awak mulalah bila ayat panjang tu mula gabra kan. Okey. Mula-mula bila baca soalan, tak faham baca lagi. Tak faham baca sampai 3 kali. Masa awak membaca, sila highlight kan atau keluarkan maklumat penting. Sekarang apa maklumat penting? Mestilah persamaan. Okey? Kita tengok soalan ni kita tak tahu pun soalan ni apa? Soalan perbezaan. Okey, sebab apa? Kat mana kita tahu dia soalan perbezaan? Sebab dekat A tu dia tanya persamaan tangent, kat B tu persamaan normal. Itu dalam tajuk pembezaan lah tu. Jadi kalau ada hint dia persamaan tangent, persamaan normal, hint dia kita kena buat pembezaan. Nak buat pembezaan mestilah bermula daripada apa yang diberi. X kuasa 2 tolak 3X tambah 4. Okey, nak buat apa? Bezakan. Okey, jadi dapat 2X tolak 3. Okey, ni bila kita bezakan, lepas tu dia ada bagi titik. Nak buat apa dengan titik tu? Guna, jangan tak guna. Jadi titik tu dia bagi dah A ni 1, X dia. Okey, jadi masukkan nilai X tu. 2, 1 tolak 3. So kita akan dapat kecurunan dia, dy per dx ni adalah kecurunan. Okey, so dapat negatif 1. So kita nak cari persamaan tangent. Persamaan tangent di titik A 1, 2, kita pakailah Y tolak Y1, M, X tolak X1. So masuk nilai dapat Y tolak 2 sama dengan negatif 1. X tolak 1. Negatif 1 tu apa? Tu dy per dx tu. Dy per dx tu apa? Itulah kecurunan tangent dia. Okay, so kita susunlah benda ni. So kita akan dapat Y. Susun dapat Y sama dengan 3. Itu persamaan tangent dia. So dah terjawab soalan A. Okey, soalan B pula. Dia nak persamaan normal. Okey, persamaan normal. Kecurunan dia apa? Kecurunan dia tukar tanda. Tukar tanda negatif jadi positif. Okey, jadi 1. Dia punya apa ni? Persamaan normal dia negatif 1. So okey, Asad, kita tengok dulu titik dia. Okey, tak boleh ni sebab titik dia pakai B. Tadi A. Okey, ni titik B. Okey, titik B. So okey, soalan A boleh lah. Siapa boleh ikut soalan A yang kat tangan? Okey. So kita tengok soalan B. Soalan B tu pada titik B. So kita tak boleh pakai kecurunan negatif 1 tu. So sekarang ni okey,
Untuk soalan B, kita kena pakai titik apa? Titik B ni. B titik B ialah 3, 4. Jadi, apa ni, daripada pembezaan tadi kita dapat apa? Okey, dy per dx sama dengan 2. Kita masuk nilai titik B ni iaitu x dia 3 tolak 3. So, kita dapat 2, 3, 6. 6 tolak 3 dapat 3. Okey, jadi kecurunan tangent untuk titik B tu ialah 3. Tapi sekarang ni dia nak persamaan normal. Yang ini kecurunan tangent. Okey, so kita nak dapat kecurunan normal. Kalau kita nak kecurunan normal, tukar tanda, tukar tempat 3/1 jadi 1/3. Ini kecurunan normal. Sebab soalan dia nak persamaan normal. Okey, so persamaan normal dia ialah persamaan normal di titik B 3, 4. Okey, kemudian kecurunan dia negatif 1/3. Okey, kita pakai y tolak y1 sama dengan m, x tolak x1 masuk nilai. Okey, masuk nilai dia y tolak 4 sama dengan negatif 1/3 x tolak 3. So, kita susun persamaan ni. Kita susun persamaan ni, dia akan jadi 3y tolak 12 sama dengan negatif x tambah 3. So, susun lagi bagi cantik. Okey, so dah jadi macam ni. Okey, so dapatlah soalan B. Okey, siapa faham soalan B? Angkat tangan. Ada nak tanya apa-apa tak? Kalau nak tanya, tanyalah. Segan nak tanya, tanya kat ruang chat. Okey, harap hampa boleh ikut. So, kita tengok seterusnya C. Soalan C, dia suruh cari koordinat C. Iaitu titik pertemuan kedua-dua ekor semut itu. Ini cerita tentang semut berjalan masing-masing di sepanjang garis tangent AC. Okey, dan nak jumpa titik pertemuan kedua-dua ekor semut itu. Macam mana kita nak cari nilai C ni? Okey. So, kita ada persamaan normal, kita ada persamaan tangent. Okey. Biasa kalau kita nak cari koordinat, kalau kita ada dua persamaan, kita buat persamaan serentak. Okey, kalau kita nak cari titik persilangan, titik persilangan ni, C ni titik persilangan lah. Okey, kita ada dua persamaan. Okey, so kita gunalah persamaan yang kita dapat ni, persamaan yang atas ni dengan persamaan yang kita dapat ni. Okey, kita buat persamaan serentak. Okey, kalau nak cari koordinat, ada dua persamaan, kita buat persamaan serentak. So, persamaan dia ialah tambah x sama dengan 3. Persamaan yang yang soalan A tadi tu, iaitu tangent. Lepas tu kita pakai persamaan normal. Okey, yang kita dapat dekat soalan B tadi tu. Okey, so ni persamaan 1, ni persamaan 2. Okey, so cikgu nak buat penghapusan lah. Okey, jadi persamaan 2 tolak persamaan 1. So, cikgu dapat 2y sama dengan 12, y sama dengan 6. Okey, tu kita nak dapat, bila kita dah dapat y sama dengan 6, kita gantikan dalam persamaan 1. So, gantikan y sama dengan 6 ke dalam 1. Okey, jadi 6 tambah x sama dengan 3, x sama dengan negatif 3. So, oleh sebab itu, C koordinat dia adalah negatif 3, 6. Okey, siapa boleh ikut angkat tangan. Siapa tak boleh ikut boleh tanya step nombor berapa tak faham. Okey, ingat bila ada dua persamaan, kita nak cari satu titik pertemuan. Okey, kita buat persamaan serentak. Okey,
So kalau tak dapat soalan A, tak dapat soalan B, C tak boleh jawab. Dia ada kaitan. Okay, so soalan nombor 2 tu cikgu rasa hampa boleh buat kot. Kan? Soalan nombor 3 boleh buat tak rasa? Try ke? Try lah. Okay, tak dapat nanti next class kita bincanglah. Cuma mungkin luas segitiga ni kena pakai formula luas. Formula luas segitiga dia ada banyak tau. Setengah darab tapak, darab tinggi, lagi apa lagi? Yang penyelesaian segitiga. Lagi satu yang formula dalam luas yang cari koordinat tu. Luas atau luas segitiga PQR. Setengah, lepas tu pakailah titik. Ada titik yang diberi. Okay. Yang awak dapat titik P, awak dapat titik R, lepas tu Q. Awak pakailah. Lepas tu boleh dapat jawapan untuk luas. Okay. Kemudian soalan 4 cikgu rasa macam apa boleh buat. Soalan 5 boleh buat tak? Try lah. Apa try dulu. Kalau ada masalah, kita bincang pada kelas seterusnya. So cikgu rasa dah banyak dah cikgu bagi hampa ni. Takut sekali lagi hampa stres pula. Hampa try dulu soalan muka surat 50. Berapa tadi? Tadi 50 apa tah? Dengan 56. 55 dengan 56 kot. So kalau ada masalah kita bincang insyaAllah kelas seterusnya. Okay. So ada lagi topik iaitu titik pusingan dan sifat titik pusingan ni. Cikgu rasa next class lah kot. Lagi ajar awak banyak-banyak lagi stres, tak faham kan? Okay, so cikgu rasa sampai di sini saja. Cuba dulu soalan-soalan yang telah cikgu berikan ke awak. Okay. So jangan lupa cuba. Jangan tunggu cikgu buat sama-sama dengan awak. Nanti dalam periksa awak sendiri yang menangis tak berlagu lah pasal tak boleh buat. Okay. So sampai di sini saja. Kita jumpa lagi next class. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya sekarang. Pokoklah nak tanya apa-apa. Kalau tak ada, sampai di sini saja. Okay, Assalamualaikum. Tahniah atas kehadiran awak. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Cikgu.